KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Apa khabar para penonton sekalian? Murid-murid sekalian, harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera. Kekalkan SOP anda dalam kita mengekang penularan wabak COVID-19. Baik para penonton sekalian, apa topik kita pada hari ini? Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini seorang guru cemerlang prinsip perakaunan daripada SMK Sultan Badlishah Kulim, Kedah. Kita nak mempersilakan Cikgu Cik Noraini Cik Arsyad. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat? Saya Alhamdulillah sihat. Cikgu, saya ada satu perniagaan Cikgu. Saya buka kedai runcit. Ya. Tapi masalahnya Cikgu, kadang-kadang saya ni buat kadang rekod tak lengkap. Itulah masalah saya. Dah last sekali, bisnes ni untung ke tak untung ni? Ya. Baik Cikgu. Jadi Ya. pada hari ini, apakah yang akan Cikgu kongsikan bersama kita dan juga murid-murid kita di rumah sana Cikgu? Okey, kepada murid-murid yang sedang menonton pada hari ini, okey, cikgu akan fokus topik rekod tak lengkap, kaedah analisis. Baiklah Cikgu, bukan saya seorang je bersama Cikgu pada hari ini. Ada lagi murid-murid kita yang sama-sama nak belajar untuk kita memahami topik kita pada hari ini. Boleh Cikgu kenalkan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini? Boleh Aiman. Okey, murid-murid ini cikgu bawakan khas daripada SMK Sultan Badlishah Aiman, Kulim Baik, tu. Okey, yang pertama, hai Syafia. Kita ada Syafia. Okey, hai Syafia. Okey, yang kedua kita ada Haziq. Hai Haziq. Okey, kita ada Nurina Husna. Hai Nurina Husna. Dan kita ada Lim. Hai Lim. Okey, ni anak-anak murid Cikgu semua ni? Ya, Wow, mesti semua mereka murid ni saya. pelajar cemerlang Cikgu kan? InsyaAllah. Baik. Untuk segmen kali ini Cikgu, apakah yang akan Cikgu kongsikan bersama kita semua? Okey, hari ini cikgu akan mengajar topik rekod tak lengkap tingkatan 5 dan cikgu akan fokuskan kepada kaedah analisis. Okey, sebelum tu kita pergi dulu apa itu kaedah analisis. Yang pertama, kita akan proses menganalisis semua urus niaga yang berlaku. Nama pun analisis Aiman. So kita menganalisis semua info, semua maklumat yang ada dalam perakaunan, kemudian bertujuan untuk memperolehi item jualan, belian, belanja dan hasil untuk menyediakan penyerta kewangan. Okey Aiman, bila rekod tak lengkap ni sukar untuk peniaga untuk mendapatkan untung bersih. Jadi bila tak lengkap, ada satu kaedah yang boleh mereka gunakan untuk mengira untung bersih ataupun untuk menyediakan penyerta kewangan, iaitu kaedah analisis. Di mana mereka akan cari item jualan, belian, hasil belanja yang sepatutnya dibayar, sepatutnya diterima untuk menyediakan penyerta kewangan. Bagi seorang peniaga, sekiranya mereka ingin menggunakan kaedah analisis, apakah rekod minimum yang perlu mereka simpan? Kena ada juga simpan dokumen. Sekurang-kurangnya dokumen ni kena simpan. Ya, okey. Cikgu tunjuk di sini apa yang perlu peniaga itu ada. Yang pertama adalah rekod akaun belum terima dan akaun belum bayar. Akaun belum terima adalah penghutang yang berhutang dengan kita. Akaun belum bayar adalah kita berhutang dengan orang, pemiutang. Okey. Yang kedua, rekod penerimaan dan pembayaran ataupun buku tunai. Segala urus niaga yang melibatkan tunai masuk, cek masuk, kena ada rekod, dan segala pembayaran tunai, urus niaga yang melibatkan pembayaran tunai ataupun pembayaran menggunakan cek, kena ada juga rekod. Kemudian yang ketiga adalah buku tunai di tangan dan bank pada awal dan akhir tahun. Peniaga perlu tahu, peniaga perlu ada rekod berapakah baki tunai awal, berapakah baki bank awal dan berapakah baki akhir bank, berapakah baki akhir tunai. Ini yang paling minimum yang mereka kena ada. Dan yang terakhir, mereka kena ada rekod aset dan liability. Tak semua aset yang ada. Tapi seorang peniaga tu kalau nak gunakan kaedah analisis, ia perlu ada rekod aset dan liability. Itu 4 rekod minimum yang perlu disimpan oleh seorang peniaga. Boleh Aiman?
Baik, cikgu. Apakah maklumat yang perlu dianalisis? Jadi cikgu sebut analisis tadi tu. Ya. Maklumat apa yang kena analisis, cikgu? Ya, cikgu akan jelaskan dengan terperinci apakah maklumat yang perlu dianalisis. Okey, baik murid-murid. Anda mesti nak tahu kan apakah maklumat yang perlu dianalisis untuk melengkapkan akaun kita ni kan? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, apa yang perlu peniaga analisis, Aiman? Yang pertama adalah analisis buku tunai murid-murid. Okey, di sini cikgu berikan contoh situasi perniagaan Puan Aini pada 31 Disember 2021 dan cikgu telah berikan maklumat awal tunai di tangan dan tunai di bank. Kita nak analisis buku tunai ya. Awak kena recall balik topik tingkatan 4 yang awak belajar. Buku catatan pertama. Okey, kemudian kalau awak lihat di sini cikgu ada bagi tanda soal. Awak kena cari nilai tu. Dan cikgu letak juga perkataan perlu dikira. Sama je. Kalau tak ada soal ataupun perlu dikira, maksudnya awak perlu cari nilai itu. Okey, kemudian cikgu berikan maklumat tambahan, penerimaan dan pembayaran supaya awak dapat rekod dalam buku tunai. Okey, dan di akhir sekali, apa tujuan kita analisis buku tunai? Untuk mencari baki akhir tunai dan bank, Aiman. Okey, alright. Kita boleh sama-sama dengan murid-murid cikgu, Syafiah, Husna, Haziq dan Lim. Boleh semua? Okey, sekarang cikgu telah berikan maklumat tambahan. Kita nak rekod dalam buku tunai ya semua. Okey, awak boleh baca 1 Roman penghutang menjelaskan hutang, 2 Roman membayar hutang kepada pemiutang, 3 Roman kadar bayaran dibayar dengan cek dan 4 Roman bayar sewa kedai dengan cek. Boleh semua murid-murid cikgu? Okey. Sekarang cikgu telah berikan tapak buku tunai secara ringkas. Murid-murid cikgu akan rekod semua maklumat tambahan yang cikgu baca tadi, Aiman, ke dalam buku tunai ini. Okey, murid-murid kena kenal pasti sekiranya duit itu masuk, kita nak rekod di sebelah mana. Sekiranya duit itu keluar, pembayaran, kita nak rekod di sebelah mana. Awak kena kenal pasti di sini, debit ke kredit, Aiman? Ya, cikgu. Okey, murid-murid cikgu semua boleh? Kita lihat 1 Roman, penghutang menjelaskan hutang 40,000 dengan cek. Ada sesiapa yang nak jawab? Boleh? Sesiapa nak mencuba? Silakan. Okey. Ya, Nurina. Cikgu, saya nak cuba. Ya. Jadi untuk soalan yang pertama itu, kita perlu record akaun belum terima di sebelah debit dalam kolom bank 40,000. Okey, pandai Nurina. Ya, murid-murid semua, sekiranya kita menerima wang daripada penghutang, awak lihat kita letak butiran akaun belum terima. Kolom apa? Sekiranya dia bayar guna tunai, kolom tunai lah, Aiman. Sekiranya dia bayar dia bayar cek, kolom cek lah. Okey, kita recall balik. Benda ni kita imbas kembali. Okey, terima kasih Nurina. Seterusnya, maklumat tambahan yang kedua, membayar hutang kepada pemiutang. Ada sesiapa yang nak cuba? Okey, silakan. Next, siapa pula? Ada sesiapa? Boleh? Jangan malu-malu. Ya, Syafiah. Ya, Syafiah. Teruskan. Okey. Untuk maklumat tambahan yang kedua, kita akan rekod dalam buku tunai dekat sebelah kredit dengan butiran akaun belum bayar dan amount tu letak dekat bank RM20,000. Sangat pandai. Syafiah sangat pandai. Okey, murid-murid semua, kita bayar hutang kepada pembekal. Butiran dia adalah akaun belum bayar. Kolom bank sebab kita bayar menggunakan cek. Okey? Seterusnya, maklumat tambahan 3 dan 4 lah. Cikgu buat sekaligus sila, Aiman, senang? Ya, okey, Aiman nak cuba pun boleh, Aiman. Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Lim dengan Haziq pula. Siapa? Okey. Cikgu? Ya, saya. Haziq, ya. Okey, teruskan Haziq. Untuk maklumat tambahan. Oh, Lim. Okey, Lim. Roman 3 Roman. Saya akan merekodkan amount 2,000 di sebelah kredit buku tunai. Okey. Butirannya kadar bayaran. Okey. Seterusnya, Lepas Lim. tu kolom bank. Okey. 4 Roman. Bayar sewa dengan cek. Bayar sewa dengan cek, saya akan merekodkan di sebelah kredit juga. Amountnya 4,000. Ya. Butirannya sewa. Betul. Pandai. Terima kasih, Lim.
Betul tu Aiman. Okey, bila ada pengeluaran tunai atau pengeluaran cek menggunakan cek, kita akan rekod sebelah kredit buku tunai murid-murid. Ingat lagi tak tingkatan 4? Okey, seperti inilah. So hasilnya kita akan dapat akaun belum terima, akaun belum bayar, kadar bayaran dan sewa. Tujuan dia apa Aiman sebenarnya? Kenapa kita analisis buku tunai ni? Supaya kita dapat tahu berapakah jumlah yang kita keluar juga, betul? Ya, berapa jumlah kita keluar, berapa jumlah kita terima dan akhirnya kita akan dapat baki akhir tunai dan bank. Itu tujuan dia yang kenapa kita analisis buku tunai ini. Okey, murid-murid cikgu, boleh tak kira berapakah baki akhir ataupun dikenali sebagai baki HB dan baki awal pada 2022 1 Januari? Ada sesiapa yang nak cuba kira? Okey, silakan. Nampak pegang kalkulator tu. Ya. Saya dah dapat jawapan dah, cikgu. Ya, Aiman pandai, sangat pandai. Aiman pun boleh cuba, Aiman. Tak ada masalah. Saya boleh cuba juga, cikgu. Ya, murid-murid sedang mengira. Aiman pun boleh mencuba. Ya. Jumlahnya adalah 12,000. Betul ke, cikgu? Ya, 12,000. Okey, kita cek semua. Betul tak Aiman ni? Cepat sangat Aiman kira. Okey, betul murid-murid. Aiman dia kira baki bank. So, baki terkini yang ada dalam akaun bank adalah 12,000, Aiman. Sehingga akhir tempoh perakaunan. Dan baki akhir di kolom tunai adalah 500. So, bila bawa ke tahun depan, mereka ada 500 tunai dan juga dalam bank ada 12,000. Murid-murid cikgu, betul tak awak dapat macam ni? Semua sama ke? Ya? Akak thumbs up? Sama ke semua? Okey, pandai. Alright, semua. Boleh? Sekarang kita telah analisis buku tunai. Seterusnya, Aiman, apa yang perlu kita analisis? Yang kedua adalah kita kena cari jumlah belian dan jumlah jualan. Bagaimana nak cari jumlah belian dan jumlah jualan murid-murid? Jualan tunai tambah jualan kredit. Bagaimana nak cari jumlah belian? Belian tunai tambah belian kredit. Ni masuk terus dalam ni. Okey? Alright, bagaimana kita nak menganalisis jualan dan belian ini? Okey, cikgu berikan maklumat seperti biasa situasi supaya awak nampak. Okey, masih lagi perniagaan Puan Aini, Aiman. Okey, cikgu telah berikan akaun belum terima awal pada 1 Januari dan akaun belum terima akhir pada akhirlah 31 Disember ni akhirlah ya, 14,000. Dan cikgu telah berikan maklumat akaun belum bayar awal dan akaun belum bayar akhir. Dan cikgu berikan maklumat tambahan kepada awak semua supaya awak nampak, iaitu secara ringkas ya, cikgu berikan pulangan belian dan pulangan jualan. Pulangan belian ni adalah pulangan keluar, nama lain dia Aiman. Pulangan jualan ni adalah pulangan masuk. Jadi jangan confuse lah. Okey. Kemudian cikgu berikan hutang lapuk 1,000. Okey. Dengan maklumat ini, dia soalan mengkehendaki awak untuk menghitung jumlah belian dan jumlah jualan. Okey murid-murid semua. Ini soalan awal, aset akhir. Ingat lagi tak rekod minimum yang peniaga perlu ada? Aset awal, aset akhir. Okey, ini adalah maklumat buku tunai. Ingat lagi tak rekod minimum yang peniaga perlu ada? Buku tunai. Okey. Dalam buku tunai ini ada butiran yang perlu kita cari, perlu kita kira untuk menyediakan untuk mencari jualan, jumlah jualan dan jumlah belian. Okey, yang pertama murid-murid cikgu semua, dalam ni ada tak jualan tunai dan belian tunai? Ada sesiapa yang nak jawab? Okey, silakan. Cuba kita tengok satu-satu, ada tak jualan dan belian tunai dalam ni? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Sesiapa? Ya, boleh. Ya, Haziq. Teruskan, Haziq. Ada cikgu jualan tunai kat belah debit, harga nilai dia 7,000, rekod kat belah bank. Pandai. Satu lagi? Haziq? Belah kredit pula ada belian, rekod kat kolom bank, harga dia 5,000. Ya, pandai Haziq. Terima kasih Haziq. Okey, murid-murid semua, dalam buku tunai sekiranya ada butiran jualan, itu adalah jualan tunai. Aiman? Ya, cikgu. Nak cari jumlah jualan tunai tambah jualan kredit. Kita dah dapat maklumat jualan tunai. Okey, kalau di sebelah pembayaran buku tunai ada butiran belian, ini adalah belian tunai murid-murid. Kalau tak ada, tak adalah Aiman. Kalau ada, kita kena kira, kita kena ambil jumlah itu. Okey, terima kasih semua murid-murid cikgu, pandai awak semua ya. Okey, cikgu pergi lagi kepada soalan. Kita dah dapat jualan tunai, kita dah dapat belian tunai. Sekarang, ada tak jualan kredit dan belian kredit? Bagaimana kita nak cari jualan dan belian kredit?
Murid-murid semua cikgu, murid-murid cikgu semua, bagaimana kita nak cari belian atau jualan kredit? Kita kena buka akaun apa ni murid-murid semua? Boleh jawab? Siapa nak cuba? Ada sesiapa nak cuba? Nurina. Nurina angkat tangan dulu, cikgu nampak. Ya Nurina. Akaun apa kita nak sedia ni? Kita kena wujudkan akaun kawalan belum terima. Ya. Betul. Dan akaun kawalan belum bayar. Ya, pandai Nurina. Kita kena sediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Aiman. Okey. Ya, cikgu. Sekarang kita mulakan dengan akaun kawalan belum terima dulu. Okey, cikgu sediakan tapak ya semua. Murid-murid di rumah boleh sama-sama dengan cikgu, sama-sama dengan murid di studio ini. Cikgu sediakan tapak akaun kawalan belum terima. Cikgu telah letak siap-siap baki awal dan baki akhir. Sebab cikgu ambil daripada situasi tadi, soalan tadi. Okey. Kemudian, seterusnya kita lihat murid-murid cikgu, apakah yang perlu kita rekod dalam akaun kawalan belum terima ini? Ada siapa nak cuba? Dengan maklumat yang ada dalam soalan ini? Lim? Okay. Lim. Ya, pandai Lim. Okey Lim, apakah maklumat yang perlu kita masukkan dalam akaun kawalan belum terima? Kita kena masukkan Ya. akaun belum terima awal. Okey, telah masuk. Cikgu dah masukkan? Okey. Lepas tu akaun belum terima akhir. Ya, lagi? Ada lagi tak Lim kat sini? Ada. Ada. Apa dia? Dekat maklumat tambahan. Maklumat tambahan, ya? Kena rekod pulangan jualan. Ya, pulangan jualan. Sebelah kredit. Betul. Satu lagi Lim? Ada lagi kan? Ada lagi, ada hutang lapuk. Ya. 1,000 kena rekod dalam sebelah kredit juga. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Lim, pandai. Okey, pulangan jualan dan hutang lapuk akan mengurangkan akaun belum terima. Nilai jumlah akaun belum terima. Jadi, perkara ini kita kena masukkan dalam akaun kawalan belum terima. Nampak tak Aiman di sini? Ya, cikgu. 600 dan 1,000. Aiman, cikgu nak tanya. Dari mana cikgu dapat bank ni Aiman? Tiba-tiba ada bank 40,000 ni Aiman. Dari mana pula cikgu dapatkan ni Aiman? Ya, ni kalau kita tengok pada awal tadi cikgu. Aiman boleh lihat di sini buku tunai. Okey. Di buku tunai ni cikgu, 40,000 tadi kita dapat daripada pembayaran balik tu cikgu. Ya, 40,000 ni di mana pelanggan telah bayar hutang kepada kita, bermaksud akaun belum terima dia semakin berkurang Aiman. Oh, baik cikgu. Dalam buku tunai kita ada juga maklumat yang perlu kita analisis berapa banyak pelanggan bayar hutang kepada kita untuk kita kira jualan kredit itu. Okey Aiman, cuba Aiman tengok di sini. Cikgu telah sediakan yang ni nampak bank di sini, pulangan jualan dan hutang lapuk. Apa yang perlu kita cari sebenarnya? Tengok Aiman, cikgu telah kira di sini. Kita perlu cari berapakah jualan kredit. Jualan kredit. Inilah jualan kredit murid-murid. Angka imbang dalam akaun kawalan adalah jualan kredit. Murid-murid dah belajar di tingkatan 4 sebenarnya. Tapi masa tingkatan 4, awak semua belajar untuk mencari baki HB, baki akhir. Tapi untuk rekod tak lengkap, kita nak cari berapakah nilai jualan kredit itu. Boleh semua? Okey. Jadi di sini kita dah dapat jumlah jualan Aiman. Tadi kita dah dapat jualan tunai. Kita dah kira jualan kredit. Jadi jumlah jualan kita dah dapat 47,600. Oh, baik cikgu. Ya, ini dapat daripada buku tunai. Ini dapat daripada akaun belum terima tadi. Okey, satu lagi murid-murid, kita nak analisis belian kredit. Boleh semua murid-murid cikgu? Boleh cikgu. Okey, murid-murid cikgu, cikgu telah sediakan akaun kawalan belum bayar. Ada sesiapa yang nak cuba isi apakah butiran dalam akaun belum bayar ini? Ada sesiapa? Okey. Silakan. Boleh angkat tangan. Ada sesiapa yang nak isi? Siapa nak cuba? Okey. Siapa tu? Siapa tu? Nurina. Nurina. Cikgu, saya nak Okey, Nurina. Boleh Nurina. Okey, Nurina, apa butiran yang perlu kita rekod dalam akaun kawalan belum bayar ini berdasarkan soalan ataupun situasi yang telah cikgu beri tadi? Okey, yang pertama kita kena rekod bank di sebelah debit. Bank, okey. Dengan amount 20,000. Okey. Yang kedua pula kita kena rekod di sebelah debit pulangan belian dengan amount 700. Ya, pulangan belian dengan amount. Ada lagi tak Nurina? Bank dengan pulangan belian saja ke? Ya, cikgu. Okey. Murid-murid semua, terima kasih Nurina, pandai awak. Okey, terima kasih Nurina. Okey, murid-murid semua, pulangan belian dan bank mengurangkan akaun belum bayar. Akaun belum bayar dia dalam komponen liability semasa murid-murid.
Liability semasa maksudnya penambahan, segala penambahan hutang kita kepada dia, kita rekod di sebelah kredit. Sekiranya kita bayar hutang, ia akan mengurangkan hutang, kita kena rekod di sebelah debit, Aiman. So di sini catatan bergu murid kena kuasailah, Aiman. Okey. Alright, jadi jawapan Nurina di sini. Nampak? Bank ambil daripada buku tunai. Sebab tu awak kena faham buku tunai, awak kena tahu bagaimana nak analisis buku tunai. Pulangan belian ni ambil daripada mana? Awak lihat balik soalan yang cikgu berikan tadi, cikgu ambil daripada soalan maklumat tambahan. Kalau tak ada pulangan belian, Aiman, kalau tak ada pulangan belian, tak perlulah kita masukkan dalam untuk mencari belian kredit ini. Kita lihat kepada situasi, Aiman, kalau kita nak masukkan maklumat dalam akaun kawalan belum bayar ini. Baik, cikgu. Okey, di akhir sekali murid-murid, kita akan dapat nilai belian angka imbang lah. 19,700. 19,700. Aiman, inilah belian kredit, Aiman. Oh. Menggunakan akaun kawalan belum bayar, menggunakan akaun kawalan belum terima, kita dapat kira belian dan jualan kredit. Okey, semua. Okey? Jadi, dan jangan lupa bila kita letak baki HB, pastikan baki awal kena ada. Kalau awak letak baki akhir, baki awal perlu ada. Boleh semua murid-murid? Okey, murid-murid cikgu? Boleh, cikgu? Ada soalan murid-murid cikgu semua? Dan akhirnya, bagaimana kita nak kira jumlah belian? Daripada belian tunai, kita ambil daripada buku tunai tadi, Aiman. Ya, cikgu. Okey, dan belian kredit kita kira tadi 19,700. Dan akhirnya, jumlah belian adalah 24,700. Maknanya kita kena tambahkan kedua-dua tu, cikgu, kan? Ya. Analisis yang kedua tadi kan, kita nak cari jumlah belian dan jumlah jualan. Dan selepas ini, cikgu, kita nak tahu pula lah, kita nak belajar bagaimana analisis belanja dan juga hasil. Boleh, Aiman. Tapi sebelum tu, murid-murid, kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini untuk mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5 bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Cik Noraini Cik Arsyad. Baik, cikgu. Ya, Aiman. Untuk segmen kali ini, apakah pula yang akan cikgu kongsikan? Persilakan, cikgu. Okey, terima kasih, Aiman. Okey, murid-murid cikgu, masih okey lagi? Okey, murid-murid semua, senyum. Okey, murid-murid yang berada di rumah, kita telah analisis buku tunai. Kita telah analisis jumlah belian dan jumlah jualan. Sekarang kita nak analisis belanja dan hasil. Pelarasan murid-murid. Akaun nominal. Dalam rekod tak lengkap, kita ada juga perlu kena analisis belanja dan hasil, seperti kalau sekiranya ada maklumat belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Sekiranya ada, Aiman, cikgu, semua peniaga kena analisis. Untuk mencari, tujuan dia untuk mencari berapakah belanja yang sepatutnya dibayar dan berapakah hasil yang sepatutnya diterima. Okey, yang pertama, belanja sebenar. Ini adalah belanja belum bayar. Dalam buku teks murid-murid, awak boleh juga buka buku teks, memang ada rumus ini. Okey, kita belanja dibayar. Kalau awak lihat di sini, belanja dibayar ni kita ambil daripada buku tunai murid-murid. Dan ini adalah belum bayar akhir, baki akhir pada 31 Disember, dan ini adalah belanja belum bayar awal pada 1 Januari. Ini contoh situasi yang cikgu tunjuk, 1 Januari hingga 31 Disember. Okey? Tambah, tolak. Sekiranya ia suruh menghitung, kita macam ni je. Sekiranya ia suruh sediakan akaun belanja, awak kena sediakan. Nanti cikgu tunjuklah. Okey, seterusnya, belanja prabayar, Aiman. Baik, cikgu. Seperti biasa, belanja dibayar, buku tunai, kita ambil daripada buku tunai. Belanja dibayar ni ambil daripada buku tunai. Belanja yang telah dibayar. Okey? Kemudian, yang sekiranya ada prabayar awal, kita tambah. Dan sekiranya ada maklumat prabayar akhir, kita tolak. Ulang kaji balik imbas kembali aman. Ini tingkatan 4, Aiman. Oh, ya, ini tingkatan 4. Sebab tu cikgu beritahu murid-murid cikgu di sekolah, rekod tak lengkap ni bagus untuk awak ulang kaji balik topik tingkatan 4. Fahamkan. Masa ni kena fahamkan, fokus. Kalau tak faham, tanya. Selalu cikgu cakap macam tu. Tak faham, tanya. Seterusnya adalah hasil sebenar. Okey? Hasil yang diterima, kalau boleh lihat hasil diterima tu daripada buku tunai. Tambah hasil belum terperoleh awal. Hasil belum terperoleh ni, Aiman, adalah hasil yang kita terlebih dapat, Aiman. Oh, terlebih dapat? Ya.
Bukan kita, bukan hak kita pun. So sebab tu hasil belum terperoleh ni adalah dalam komponen liability. Memang ada dalam bisnes ni macam-macam, Aiman. Okey. Kemudian kita tolak hasil belum terperoleh akhir. Lihat kepada soalan. Ada tak baki awal akhir tu? Lihat betul-betul. Okey. Dan yang terakhir, sekiranya diberi hasil belum terima. Hasil belum terima ni adalah hasil yang kita tak dapat lagi, Aiman. Bahasa mudah ya. Hasil tak dapat lagi. So kita kena buat pelarasan supaya kita dapat kira berapakah hasil yang sepatutnya kita terima. Okey, rumus dia adalah hasil diterima tambah hasil belum terima akhir. Akhir ni pada 31 Disember lah kalau ikut soalan cikgu. Dan juga hasil belum terima awal pada 1 Januari. Kalau tak adalah Aiman. Kalau dia tak berikan hasil belum terima awal, tak adalah. Tak perlulah awak nak tolak. Sekiranya tidak diberikan hasil belum terima akhir, tak perlulah awak tambah. Dia kena rujuk kepada maklumat yang peniaga itu ada dan soalan di depan awak tu. Okey, semua? Boleh semua? Okey, sekarang cikgu tunjuk soalan. Okey, cikgu berikan contoh belanja am prabayar komisen. Belanja am adalah belanja, Aiman. Komisen belum terperoleh, itu adalah hasil. Komisen diterima. So, bila belum terperoleh, ia jadi liability kita, Aiman. Belanja prabayar, dia menjadi aset kita, murid-murid. Oh, jadi aset. Ulang kaji balik, Aiman. Yang ni lah yang murid-murid rasa macam dia macam confused sikit juga. Ya, Aiman. Tak apa, kita ulang kaji balik. Okey, murid-murid cikgu semua boleh? Cikgu berikan soalan daripada perniagaan Puan Aini lagi. Cikgu telah berikan maklumat 1 Januari, aset awal, aset akhir, liability awal, liability akhir. Kita kena hitung belanja yang dibayar dan juga hasil yang akan kita terima. Okey, semua murid-murid cikgu, buku tunai pun, Aiman, kita kena analisis juga. Jangan lari dengan buku tunai. Apa-apa analisis, kita kena tengok juga buku tunai. Okey, semua murid-murid cikgu, kalau kita lihat dalam buku tunai, kita akan analisis belanja am dan juga apa, murid-murid? Komisen. Okey, boleh? Komisen ini adalah komisen yang telah kita terima. Kita perlu cari yang sepatutnya kita terima, Aiman. Belanja am di sini adalah belanja am yang telah kita bayar. Kita kena cari berapa yang sepatutnya kita bayar. Beza tu ayat tu. Okey, murid-murid semua, cikgu telah sediakan tapak akaun belanja am. Ada sesiapa yang nak cuba penuhkan butiran dalam belanja am ini berdasarkan maklumat yang telah cikgu berikan? Okey. Ada sesiapa murid-murid cikgu? Syafiah nampak senyum. Senyum ke apa Syafiah tu? Okey, Syafiah boleh, Syafiah? Okey, silakan. Cikgu saya cuba. Ya, Syafiah memang kena cuba. Okey. Untuk akaun belanja am, kita rekod belanja am prabayar dekat sebelah debit dengan amount 600. Okey. Lepas tu dekat sebelah kredit, belanja am prabayar juga RM1000. Okey. Kita lihat betul tak Syafiah ni? Okey. Pandai Syafiah. Memang pandai. Murid-murid semua, sekiranya diberikan baki awal belanja am prabayar, kita rekod di sebelah debit. Sebab belanja am adalah aset semasa akmal. Dan sekiranya diberikan maklumat belanja am prabayar akhir 31 Disember lah ikut soalan So kita akan masuk di sebelah kredit. Dia seperti murid-murid, ia seperti baki BB. Kalau cikgu letak di sini baki BB, baki HB. Akhir ni baki HB lah murid-murid semua. Okey? Alright. So akhirnya bila Syafiah telah isi belanja am ini, kita akan dapat berapa yang sepatutnya kita bayar. 3,600 inilah kita masuk dalam belanja. Okey semua? Boleh? Boleh, cikgu. Seterusnya, satu lagi kita ambil kira pelarasan komisen belum terperoleh murid-murid. Okey semua? Murid-murid cikgu, ada siapa nak cuba isi komisen diterima ini? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Jangan malu-malu. Okey. Nampak macam siapa Haziq. Tu? Haziq senyum je. Okey, Haziq. Haziq. Boleh Haziq? Silakan. Silakan Haziq. Okey Haziq, boleh? Boleh onkan mikrofon tu? Dah terlupa tu. Terlupa dah tu. Okey Haziq, yes. Okey. Teruskan Haziq. Teruskan, tak apa. Mula-mula daripada maklumat tambahan tadi, yang baki awal kita letak kat belah kredit, harga dia amount dia 3,000. Ya. Lepas tu amount akhir kita buat 4,000. Ya. Okey, kita check betul tak Haziq ni?
Ya, pandai Haziq. Okey, komisen belum terperoleh awal. Komisen belum terperoleh adalah liability semasa. Kita akan letak di sebelah kredit. Ada sebab dia liability. So yang akhir kita letak di sebelah debit. Nampak HBBB tu. Tolong faham, fokus betul-betul. Okey, murid-murid semua. Jadi akhirnya kita akan dapat berapakah nilai komisen yang sepatutnya kita terima, 3,500. Nilai ini kita akan masukkan dalam hasil. Macam ni Aiman. Ini sekarang kita telah analisis analisis hasil dan belanja Aiman. Okey. So, apa maklumat yang telah kita analisis daripada awal siaran tadi? Yang pertama, kita telah mendapat jumlah jualan kredit dan jumlah belian kredit. Kemudian kita telah analisis hasil sebenar yang diterima dan belanja sebenar yang kita bayar. Ini analisis, itulah kaedah analisis Aiman. Banyak analisis kan? Betul cikgu. Bila kita dah analisis, barulah kita boleh tahu berapa banyakkah keuntungan kita bila kita dah tolak. Banyak mana yang kita terima dan banyak mana yang kita keluarkan. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Banyak peluang perniagaan yang kita boleh buka di luar sana. Tapi bagaimana kita menyusun perniagaan tersebut? Jadi pada hari ini kita nak belajar bersama dengan guru kita, Cikgu Noraini. Bagaimana untuk kita melihatkan rekod tak lengkap, Cikgu ya. Untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Cikgu kongsikan? Okey, murid-murid semua. Cikgu ulang sekali lagi murid-murid. Kita telah analisis buku tunai. Kita telah analisis jumlah jualan dan jumlah belian. Kita telah menganalisis berapakah belanja yang sepatutnya dibayar dan berapakah hasil yang sepatutnya diterima. Apa tujuan dia Aiman sebenarnya kita analisis ni? Dalam perniagaan Aiman, semua perniagaan perlu sediakan penyata kewangan. Ya. Perlu sediakan penyata kewangan untuk mencari berapakah untung ataupun rugi bersih dan juga untuk melihat kedudukan aset dan liability serta modal. Okey. Sekarang kita nak sediakan penyata kewangan. Penyata kewangan terbahagi kepada berapa semua murid-murid? Murid-murid cikgu, penyata kewangan terbahagi kepada berapa? Okay. Cepat. Dua. Okey, yang pertama. Yang pertama apa dia? Penyata mengira untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Betul? Betul. Kurang tepat ayat tu tapi betul. Okey, yang kedua, kita nak sediakan apa? Penyata kedudukan kewangan. Ya, pandai Haziq. Akaun perdagangan dan untung rugi, penyata kedudukan kewangan. Nak mencari untung bersih, nak melihat kedudukan aset dan liability. Okey, sekarang cikgu berikan situasi yang penuh yang sebenar. Tadi cikgu tunjuk sikit-sikit. Sekarang cikgu gabungkan dia Aiman. Ini. Okey, murid-murid semua, dengan maklumat ini, kita akan kira maklumat pada 31 Disember untuk menyediakan penyata kewangan dengan mengambil kira semua maklumat tambahan. Nampak? Di akhir sekali kita kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, penyata kedudukan kewangan. Dengan rekod tak lengkap, kita masih lagi boleh mengira untung bersih murid-murid dengan rekod tak lengkap. Okey, yang pertama, ini buku tunai. Buku tunai pun kita kena analisis di mana kita kena lihatlah ada tak butiran-butiran yang melibatkan penambahan aset. Ni belanja tadi kita telah buat pelarasan, kita kena ambil nilai yang sepatutnya kita bayar tadi. Kemudian yang ni telah kita kira kita telah kira belian kredit. Ingat lagi tak akaun belum bayar? Kemudian ini belian tunai, kadar bayaran. Kita akan masukkan kadar bayaran dan sewa ini ke dalam belanja. Okey. Kemudian seterusnya kalau awak lihat di sini akaun kawalan belum terima, kita telah masukkan, kita telah kira dalam akaun kawalan untuk mencari jualan kredit. Jualan ini adalah jualan tunai, kita tambah tadi jumlah jualan dan juga komisen ini kita telah buat pelarasan, kita telah kira berapakah komisen yang sepatutnya diterima. Analisis buku tunai. Maklumat ini pun penting juga Aiman. Ya cikgu. Okey, kita lihat sekali lagi. Kalau awak lihat dalam soalan, dia ada tanda soal. Murid-murid, bila ada tanda soal, awak kena cari baki. Cari dulu berapakah jumlah yang disoalkan ini. Cikgu letak kat sini. Dari mana nak cari? Kita lihat alatan pejabat. Kita lihat dalam buku tunai murid-murid. Nampak? Kita beli aset. Bila beli aset, nilai alatan pejabat akan bertambah. Jadi, cikgu letak siap-siap supaya awak nampak sebenarnya. Ni nampak? Tulis dalam soalan tu. Ada penambahan. Okey semua?
Seterusnya kita akan sediakan, okey, murid-murid cikgu telah sediakan tapak akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Bermula dengan apa semua? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Teruskan, boleh? Sesiap. Okey, Lim, yes. Yang pertama, jualan. Ya. Lagi, kita nak dapat jualan bersih. Ya. Okey, lagi? Untuk mendapatkan jualan bersih, kena tolak pulangan jualan. Ya. Lepas tu dapat jualan bersih. Ya, kita lihat murid-murid semua. Okey, nampak? Format. Ini adalah format akaun perdagangan untung rugi. Awak dah memang kena tahulah, Aiman, format ni. 47,000, kita dapat nilai jualan bersih. Terima kasih, Lim. Okey, seterusnya, kita nak cari berapakah kos jualan. Ada sesiapa yang nak cuba? Okey, silakan. Murid-murid semua? Nak mencari kos jualan? Siapa nak cuba? Okey. Nurina ke? Nurina, boleh? Ke? Kita bermula dengan apa kos jualan ini? Tolak kos jualan Kita tolak kos jualan. Kita record inventory awal. Okey. Inventory awal memang ada dalam soalan murid-murid. Bila awak nak tulis tolak kos jualan tu, awak garis. Kita nak cari, dia macam tajuk lah, Aiman. Garis supaya kita dapat nilai kos jualan tu nanti. Okey, Nurina, kita akan cari inventory awal. Memang ada dalam soalan Ada dalam soalan. Tengok balik aset awal. Okey, seterusnya Nurina. Selepas kemudian inventory awal, kita nak cari belian bersih. Bagaimana kita nak cari belian bersih, Nurina? Kita kena tolak pulangan belian. Belian, tolak pulangan belian. Tengok ni semua murid-murid. Cikgu letak di kolom yang pertama dulu supaya cikgu dapat jumlah belian bersih, Aiman. Okey, nampak? Cikgu masuk di kolom kedua. Kenapa cikgu letak di kolom yang kedua? Sebab dalam soalan tadi kita tak jumpa angkutan masuk. Kita tak jumpa duty atas belian. Kita tak jumpa insurans atas belian. Jadi tak ada belanja belian di situ. Jadi terus kita letak nilai belian bersih di kolom yang kedua. Terima kasih, Nurina. Okey, seterusnya. Seterusnya murid-murid, ada siapa nak cuba lagi? Kita nak completekan, kita nak lengkapkan akaun perdagangan untung rugi ni. Okey. Haziq pula. Haziq nak cuba untuk lengkapkan akaun perdagangan dan untung rugi, Haziq? Saya cuba, cikgu. Boleh. Lepas Nurina belian bersih tu, kita letak kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir. Ya. Lepas tu kita dapat kos jualan. Ya, murid-murid semua, inventory awal tambah belian bersih, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Tulis kos barang untuk dijual. Itu format tu, kena tulis. Butiran tu jangan tinggal. Okey? Kemudian kita tolak inventory akhir. Ambil dari mana inventory akhir? Ambil daripada soalan, Aiman. Semuanya daripada soalan. Jangan lupa. Okey? Dan akhirnya kita akan dapat kos jualan. Okey? Ada lagi bagaimana dia dapat untung kasar? Ada sesiapa yang nak cuba untung kasar? Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Ya, boleh, Syafia. Teruskan, Syafia. Bagaimana dapat untung kasar? Okey, untuk dapatkan untung kasar, kita ambil bersih, tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Ya. Syafia, saya masih memerlukan Syafia ya. Untuk jualan bersih, tolak kos jualan, kita dapat untung kasar, Aiman. Ini untung kasar. Kenapa kasar? Belum tolak hasil dan belanja. Belum tolak hasil, boleh tambah belanja. Sebab tu namanya kasar. Okey, Syafia, teruskan. Ada tak hasil, Syafia? Hasil, kita ada kita ada komisen diterima untuk hasil. Ya, kita buat tadi pelarasan. Ingat tak murid-murid? Okey, bagaimana kita nak letak, Syafia? Kita tambahkan dengan untuk kasar, komisen diterima akan dapat total yang baru. Ya. Untuk kasar tambah hasil. Satu je kita ada, komisen diterima. Awak lihat bagaimana cikgu kira. 28,100. Terima kasih, Syafia. Seterusnya, belanja. Ada tak belanja murid-murid cikgu? Ada yang nak cuba belanja? Senaraikan, Mas. Cikgu rasa ada banyak belanja ni. Ada sesiapa yang nak cuba belanja? Okey, silakan. Ya, Lim. Okey, teruskan, Lim. Baca semua belanja yang telah kita analisis tu, Lim. Belanja yang pertama, kita ada belanja am. Belanja am. Okey, kita analisis tadi. Itu kadar bayaran. Kadar bayaran. Lagi? Sewa. Lagi? Susut nilai alatan pejabat. Ya, lagi? Hutang lapuk. Ya, lagi?
Habis dah? Tak ada? Habis dah. Okey, murid-murid semua, Lim telah senaraikan belanja. Jadi senaraikan belanja termasuk yang terlibat dengan pelarasan di kolom yang kedua, jumlah belanja letak di kolom ketiga, hasil tolak belanja, kita dapat untung bersih, Aiman. Ya, cikgu. Kita dapat untung bersih semua. Ni baru betul untung bersih. Baru untung bersih. Ya. Sekarang kita akan masuk penyata kedudukan kewangan. Okey, murid-murid semua boleh? Inilah dia punya paparan, Aiman. Panjang baik. Kan? Cikgu letak sikit-sikit bagi nampak. Sekarang inilah penyata pendapatan. Daripada awal sampai ke untung Aiman, kita bersih. kena tunjuk daripada awal sampai akhir ni. Satu muka surat, murid-murid. Tapi cukup dah satu muka surat ni. Tak payah nak muka surat sebelum. Okey, penyata kedudukan kewangan. Semua murid-murid cikgu, penyata kedudukan kewangan, kita ambil nilai akhir, jangan lupa. Okey, ada sesiapa nak cuba bermula dengan apa? Penyata kedudukan kewangan semua? Cikgu sediakan tapak. Okey. Okey, siapa nak cuba tu? Okey, teruskan. Saya cubalah cikgu. Okey. Kalau macam boleh itu, boleh ke cikgu? Boleh. Mungkin dia orang nak rehat sekejap. Okey. Untuk yang pertama sekali cikgu, kita lihat dekat sini ada alatan pejabat cikgu. Pandai. Aset bukan semasa. Aset alatan bukan pejabat, semasa. Ya, alatan pejabat adalah aset bukan semasa. Dalam penyata kedudukan kewangan kita mulakan dengan aset bukan semasa, murid-murid. Dan sekiranya ada susut nilai terkumpul, kita tolak dan kita akan dapat nilai buku. Semua ni kena tunjuk dalam penyata, Aiman. Kena tunjuk. Okey, seterusnya adalah kita akan cari berapakah jumlah aset semasa. Ada dalam soalan. Lihat balik soalan yang cikgu tunjuk tadi. Cikgu tunjuk di sini. Okey. Awak kena pastilah mana aset semasa. Inventory aset semasa. Belanjaan prabayar adalah aset semasa. Akaun belum terima adalah aset semasa. Masukkan semua dalam okey, seperti yang cikgu tunjuk ni, aset semasa. Nampak? Cikgu jumlahkan di kolom yang kedua. Ini contoh aset semasa. Jangan lupa buku tunai. Kita ada, cikgu tunjuk buku tunai. Nampak? Awak lihat di sini, kita ada baki. Baki inilah yang kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan aset semasa. Jangan lupa, murid-murid. Okey? Dan akhirnya cikgu dapat seperti ini. Okey, jumlah dia 40,500. Seterusnya kita tolak liability semasa, Aiman. Murid-murid semua, tolak liability semasa. Dalam soalan kita ada dua, 20,000 iaitu akaun belum bayar dan juga komisen belum terperoleh. Kira dulu, senaraikan dulu liability semasa di kolom yang pertama. Jumlah nanti jangan lupa masuk di kolom yang kedua, murid-murid. Format, Aiman, dan operasi. Okey, aset semasa tolak liability semasa. Kita dapat apa semua, murid-murid cikgu? Bagi tahu semua. Aset semasa tolak liability semasa, kita dapat apa? Modal kerja. Modal kerja. Pandai Haziq. Modal kerja. Dan modal kerja tambah dengan aset bukan semasa, kita akan dapat angka imbang yang pertama, Aiman. Ya, cikgu. Seterusnya, murid-murid, selepas kita dapat imbang yang pertama, apa lagi yang perlu kita isi dalam penyata kedudukan kewangan? Okay. Ada sesiapa nak cuba? Syafiah. Syafiah. Ya, Lim. Ya, Lim. Kita kena rekod equity pemilik. Ya, equity pemilik. Equity pemilik di sini kita akan lihat. Di sini kalau lihat soalan, dia tak ada modal, murid-murid. Dia tak ada maklumat modal. Modal awal tak ada, Aiman. Jadi kita kena cari. Cara nak mencari adalah awak kena sediakan penyata mengira modal awal. Senaraikan semua aset, senaraikan semua liability, awak akan dapat nilai 37,300. Rujuk buku teks. Ada format penyata mengira modal awal. Rujuk balik. Okey semua? Okey, kita dah dapat modal awal, Aiman. So, cikgu letak modal awal tadi, nampak di sini 37,300. Cikgu tambah dengan untung bersih yang cikgu dapat tadi, yang kita kira sama-sama tadi. Yeah. Dan dalam maklumat tambahan kita ada ambilan, Aiman. So, kita kena tolak ambilan. Okey, sebelum tu, Aiman, modal awal tambah untung bersih, awak kena cari jumlah ni dulu, 49,800. Cari jumlah tu dulu, baru awak tolak ambilan. Jadi, angka imbang yang kedua, Aiman, sama. Penyata kedudukan kewangan mesti balance, Aiman. 49,200. Dia kena sama cikgu Dia kena balance, Aiman. Tu yang kata balance, apa imbang, tak imbang, takut ni apa semua kan. Macam inilah. Okey? Aiman, inilah format penyata kedudukan kewangan penuh. Lihat di sini. Nampak di sini, Aiman? Tengok. Aiman nampak tak di sini? Nampak, cikgu. Nampak dia kena balance. Baik. Bila kalau balance tu cikgu rasa macam nak buat kenduri rasa. Betul. Punyalah seronok kan. Orang murid-murid bila dia dah balance tu dia seronok, dia tak tengok dah.
dia akan seronok, dia rasa macam itu dunia aku yang punya. Baik cikgu, dunia aku yang punya. Mungkin ada sedikit rumusan ataupun nasihat pada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Okey, murid-murid semua. Bila kita masuk rekod tak lengkap ni, ada saya dengar jugalah keluhan daripada murid-murid lain sebab susah. Nak menganalisis tu macam susah cikgu. Okey murid-murid, tak apa. Dia jadi susah ni murid-murid sebab tingkatan 4 tu awak banyak lupa. Awak mungkin tak faham topik tingkatan 4. Sebab rekod tak lengkap untuk analisis ni, dia banyak tengok balik tingkatan 4 Aiman. Jadi di sini, bila masuk rekod tak lengkap analisis, di sinilah bermula fokus betul-betul, banyak tanya cikgu, lihat satu persatu. Dalam buku teks kita ada 2 contoh situasi Aiman sebenarnya. Murid-murid lihat contoh soalan, lihat bagaimana buku teks tu menjawab. Buku teks menjawab Aiman, lihat 2 situasi tu. Kalau tak salah cikgu, memang ada 2 contoh dalam buku teks. Lihat dan fahamkan. Awak akan mahir cara nak menyediakan buku tunai, awak akan mahir cara nak sediakan akaun belanja dan hasil, dan awak akan mahir menyediakan akaun kawalan Aiman. Okey, baik cikgu. Ini satu orang kata nasihat cukup baik untuk kita mendapat markah yang terbaik untuk SPM yang akan datang. Betul, terima kasih Aiman. banyak cikgu atas nasihat yang diberikan, dan kepada murid-murid jangan lupa terus buat latihan dan jangan malas-malas. Mudah-mudahan anda semua boleh jadi pelajar yang cemerlang. Baik cikgu, kita jumpa lagi masa yang akan datang. Saya Aiman Sufian Azman. Kita jumpa lagi. Sukses SPM 2022. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih cikgu. Sama-sama Aiman.